Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya nak menyaksikan satu lagi video daripada channel, iaitu info terkini. Katanya di sini kabar hari ini muat dengan Amerika Serikat. Jokowi langsung ambil tindakan ini. Wow, apakah yang langsung diambil tindakan oleh bapa Jokowi kepada AIS guys? Kita pun tidak tahu adakah tindakan yang seperti sanksi kepada Amerika, ataupun adakah Indonesia menghentikan pembelian alutsista dengan Amerika, ataupun adakah Indonesia menghentikan pembelian ataupun hubungan baiknya dengan AIS. Itu yang kita menjadi tanda tanya sekarang ni guys. Tetapi sebelum tu anda boleh pergi ke channel info terkini, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada info terkini. So guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Brozul. Mari. Indonesia diprediksi bakal tetap undang Putin di KTT G20. Pakar tidak akan keluarkan Rusia. Ya, seperti yang kita jangkakan tadi, memang ini adalah untuk Indonesia tetap mengundang iaitu Presiden Rusia, iaitu Vladimir Putin untuk datang ke persidangan G20 katanya. Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 pada 30-31 Oktober 2022 mendatang. Rusia yang kini mendapatkan berbagai sanksi global atas serangan terhadapnya juga merupakan salah satu negara anggota G20. Lantas, apakah Rusia juga bakal dibaikot dari KTT G20 mendatang? Selanjutnya, pakar menilai Indonesia sebagai presidensi tetap akan mengundang Vladimir Putin selaku presiden Rusia. Ya, kita tahu dengan orang kata dengan tegasnya, kini kita tahu Indonesia memang tetap teguh dengan pendirian Indonesia untuk mengundang iaitu presiden daripada Rusia, iaitu Pak Putin untuk hadir di persidangan G20. Kerana kita tahu di situ memang Pak Putin adalah salah seorang anggota daripada iaitu G20. Jadi saya rasa perkara ini, kalau dia tidak hadir, maka itu adalah salah satu benda yang orang kata kesilapan dia jugalah. Kerana dia adalah seorang anggota dalam kumpulan G20, maka dia harus hadir di situ guys. Harus hadir. Betul tak guys apa yang saya maksudkan? Forum konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 tersebut. Hal itu terlepas dari kemungkinan aksi boikot dengan beberapa negara anggota G20 yang telah menyatakan sikap tegas mereka terhadap aksi Rusia. Seperti apa dampak keterlibatan Rusia di G20 dan sebagaimana kalau sebagian besar negara G20 memboikot keterlebihan Rusia? Indonesia tidak akan inisiatif dengan mengeluarkan Rusia di G20, kata pengamat hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan atau Unpar Julius Purwadi Hermawan. Ya, kita tahu Indonesia dia bersikap natural guys. Dia tidak akan mengeluarkan itu Rusia daripada persidangan G20 itu. Itu pulang pada Indonesia kerana Indonesia adalah itu ketua rumah di dalam persidangan tersebut. Jadi negara lain tidak boleh berkata apa-apa sebenarnya. Webinar peperangan antara Rusia dan Ukraina hingga kini masih terus terjadi. Bahkan pasukan Rusia dikabarkan semakin meningkatnya serangan ke ibu kota Ukraina, Kiev, dan menyebabkan sejumlah korban. Warga sipil Ukraina terus meningkatkan. Pakar menilai Indonesia sebagai presidensi tetap akan mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Ya guys, memang keputusan Indonesia ataupun Pak Jokowi, kita harus sokong lah. Kita harus sokong 100% lah. Apa yang dibuat Indonesia tu memang betul. Kita harus mengundang Rusia untuk datang ke persidangan G20 itu, kerana di dalam persidangan G20 itu bukan menceritakan tentang invasi, bukan menceritakan tentang peperangan antara Rusia dengan Ukraina, tidak ada menyentuh pun. Ini adalah perbincangan iaitu global ekonomi dunia guys. Jadi Rusia salah satu negara juga di dalam kumpulan G20, maka dia harus hadir untuk perbincangan ekonomi global ni kan. Betul tak guys? Dia harus hadir.
Hal tersebut terlepas dari aksi boikot yang mungkin bakal dilakukan oleh beberapa negara anggota Najib G20 Razak yang ada telah tadi. menyatakan sikap mereka terhadap aksi Rusia. Seperti diketahui, peperangan antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi. Teranyar pasukan Rusia kian meningkat serangan di ibu kota Ukraina di Kiev dan menyebabkan sejumlah korban warga sipil Ukraina terus meningkat. Kesembilan negara anggota G20 tersebut yakni Amerika, Inggris, Jerman, Jepang, Australia, Singapura, Perancis, Kanada, dan Korea Selatan. Pada G20 Rusia akan tetap hadir. Ini informasi dari eksistensi G20 yang akan ada spotlight ketegangan yang terjadi. Ini skenario bila tetap diundang dan tetap hadir di situasi dan menegangkan di pertemuan-pertemuan G20, kata Julius. Ia pun berkaca pada momentum KTT G20 di Brisbane. Ya guys, walaupun kita tahu jikalah Ukraina pun hadir sekali di dalam persidangan G20 itu, tidak semestinya Rusia tidak boleh hadir. Kerana itu adalah tanggungjawab mereka untuk menghadiri persidangan itu ataupun meeting itu ya. Australia pada tahun 2014 lalu. Begitulah lanjutnya. Ya. Okey guys, kita dah reaction tadi daripada channel iaitu Info Terkini. Anda jangan lupa pergi ke channel Info Terkini, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada Info Terkini ya. Tajuk yang kita reactionkan tadi adalah kabar hari ini muak dengan AS Jokowi langsung ambil tindakan ini. Seperti yang kita tahu, yang diceritakan di dalam kontennya ini adalah tentang kehadiran iaitu Pak Putin di dalam persidangan iaitu KTT G20. Maka di sini bagi saya lah ya, bagi saya untuk Pak Putin hadir di dalam persidangan tersebut, bagi saya itu adalah menjadi tanggungjawabnya sebagai salah seorang anggota iaitu KTT G20. Maka dia harus hadir guys. Jadi Indonesia pun tidak boleh berbuat apa-apa kerana Pak Putin adalah ataupun Rusia adalah salah seorang anggota G20. Maka Indonesia akan sentiasa menerima siapa saja untuk hadir di dalam persidangan tersebut. Untuk Indonesia menegah ataupun menghalang Rusia untuk hadir di dalam persidangan G20 tidak boleh ya, kerana tidak boleh. Kerana apa saya katakan tidak boleh guys? Kerana di sini Rusia sebahagian daripada kumpulan G20. Tetapi bagi kita di sini, kita tahu guys, negara barat ataupun AS memang sangat menentang habis-habisan apabila Pak Putin untuk hadir di dalam persidangan G20 tersebut, kerana mereka menganggap iaitu Rusia ataupun Pak Putin ini adalah seorang jenayah perang. Jenayah perang bagi mereka. Tetapi mereka lupa guys, ingat tak dahulu ketika masa AS menyerang Iraq dulu, adakah itu dikatakan bukan jenayah perang? Adakah sama? So anda boleh fikirkan sendiri apa yang saya maksudkan guys. So ini pendapat saya guys. Pendapat saya harap Pak Putin ataupun Presiden Rusia boleh hadir di KTT G20. Itu yang saya harapkan. Kerana di KTT G20 bukannya membincangkan tentang invasi ataupun antara Rusia dan Ukraina, tetapi ini adalah membincangkan iaitu tentang ekonomi global untuk seluruh dunia. Jadi tak salah untuk dia hadir. Rusia pun adalah salah satu negara di dalam G20, maka ia tidak salah untuk menghadiri persidangan tersebut. So bagi anda yang sependapat dengan saya ataupun tidak sependapat sekalipun, anda boleh komen di bawah ini untuk menerangkan apa yang saya maksudkan dan apa yang diceritakan di dalam berita ini. So jika anda setuju, anda boleh komen juga di bawah komentar ini, dan jika anda tidak setuju pun, anda boleh komen juga. Dipersilakan kepada anda semua. Okay, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.